Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini satu kejutan buruk untuk PN, untuk pengikut-pengikut Muhyiddin Yassin. Mungkin sebelum ini kita pernah mendengar bersatu diharamkan untuk menyertai kerajaan. Muhyiddin dilarang untuk menjadi PM lagi. Nah, bahkan ada gesaan kepada Muhyiddin untuk meletak jawatan. Banyaklah serangan yang diterima Muhyiddin. Lebih-lebih lagi, beliau kini berhadapan dengan kes mahkamah terpalit dengan rasuah. Nah, jangan cakaplah banyak tentang kes mahkamah. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya telah menerima satu lagi komen. Ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Komen ini berkata, Muhyiddin, boleh tolong bayar 1 bilion. Saya pun tertanya-tanyalah terhadap komen ini. 1 bilion ini duit apa? Muhyiddin hutang dengan dia kah? Ataupun 1 bilion ini duit curi kah? Duit sakau kah? Duit rasuah? Saya pun tak tahulah. Tapi komen ini berkata, Muhyiddin, boleh tolong bayar 1 bilion, katanya, melalui salah satu subscriber ataupun mungkin viewers di dalam channel ini. Berkata Muhyiddin perlu membayar 1 bilion. Apa kena mengena 1 bilion ini dengan Muhyiddin Yassin? Kalau nak cakap berkaitan dengan kes rasuah yang melibatkan nama Muhyiddin Yassin, berkaitan dengan projek Jana Wibawa, bahkan kejutan kepada seluruh Malaysia di mana menantu Muhyiddin pun yang kini menjadi salah satu yang dicari oleh SPRM, bahkan PDRM pun akan memberi kerjasama, bukan saja PDRM, SPRM, ini juga melibatkan International Police ataupun Interpol. Nah, bercakap tentang dana 1 bilion ataupun komen salah satu viewers daripada channel ini, adakah Muhyiddin telah pernah menyakau sehingga 1 bilion? Adakah Muhyiddin pernah mengambil ataupun mencuri wang rakyat sehingga 1 bilion? Ataupun terlibat dengan rasuah melibatkan dana RM 1 bilion? Ataupun ini hanya komen kosong saja, hanya untuk menyerang Muhyiddin. Agak-agak beliau ni bukan penyokong Muhyiddin kot. Jadi apapun saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kalaulah perkara ini benar, kita nak tahulah 1 bilion ini dari mana. Kalau benar Muhyiddin terlibat dengan salah laku melibatkan dana 1 bilion, adakah dengan ini Muhyiddin layak untuk tidak lagi bertanding, untuk letak jawatan, untuk tidak lagi bertanding pada PRU, PRK seterusnya. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ini adalah berkaitan dengan tempoh ataupun kontrak jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Mungkin di luar sana ada yang menyokong Tan Sri Azam Baki. Ramai yang menyokong Tan Sri Azam Baki untuk terus memegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tapi dalam masa yang sama, mungkin ramai juga yang tidak suka dengan cara Azam Baki bekerja. Tapi saya sebagai rakyat Malaysia, saya menyokong pilihan dan saya menyokong siapapun juga yang dilantik. Kerana bila mereka dapat sokongan, makna kata mereka buat kerja dengan baik. Nah, ini adalah keputusan kerajaan, terbuka cadangan pembaharuan lantikan Ketua SPRM. Saya tertanya-tanya jugalah, kalau tiba-tibalah Azam Baki ditamatkan kontrak, dipecatkah, letak jawatankah, ataupun tamat kontrak, adakah mungkin ramai di luar sana yang boleh menggantikan jawatan beliau sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM? Sebab jawatan ini lebih susah daripada banyak jawatan di mana-mana jabatan sektor di seluruh Malaysia, ataupun pihak-pihak berkuasa ataupun
ya pekerjaan lah, penjawat awam dan sebagainya. Bagi saya SPRM adalah salah satu memegang tugas di dalam SPRM, lebih-lebih lagi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri adalah satu tanggung jawab yang amat besar kerana ini melibatkan agensi pencegahan rasuah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, mungkinkah ada di dalam kepimpinan politik hari ini yang kita dapat lihat boleh menggantikan Azam Baki? Bolehkah begitu? Bolehkah ada daripada menteri di dalam kabinet kerajaan, ataupun mungkin daripada kepimpinan pembangkang, siapa-siapa sajalah boleh jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM seperti Tan Sri Azam Baki. Nah, kerajaan terbuka kepada cadangan mengenai pembaharuan proses pelantikan bagi jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM, kata jurucakapnya Fahmi Fazil. Kerajaan sentiasa terbuka untuk menerima pandangan daripada pelbagai pihak untuk menambah baik mana-mana sama ada perundangan ataupun proses demi dalam usaha untuk membawa reformasi kepada institusi-institusi yang penting dalam negara kita, katanya pada sidang media di Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Kabinet juga tidak membincangkan kemungkinan lanjutan untuk Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang tempoh perkhidmatannya dijadwalkan berakhir pada Mei tambah Fahmi. Ia menyatakan bahawa PM telah memberikan Azam dengan 2 pelanjutan setahun walaupun Azam telah melepasi umur persaraan wajib. Jadi saudara-saudara, mungkinkah ada di kalangan kepimpinan politik hari ini yang layak untuk memegang jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, setelah satu dunia gempar, bukan saja satu Malaysia gempar, berkaitan dengan pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang melibatkan isu tarif. Akhirnya, mana-mana Perdana Menteri di sesebuah negara, Presiden kah, Perdana Menteri kah, pasti akan mengambil tindakan ataupun membuat pengumuman, membuat kenyataan bagi dapat menjelaskan ataupun supaya rakyat yang dijaga, contohnya di Malaysia, Anwar Ibrahim akan membuat pengumuman yang boleh membuat rakyat Malaysia dalam keadaan yang tidak terlalu syok. Nah, ini kenyataan Anwar bagi saya pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya kepimpinan pembangkang. Isu tarif timbal balas AS, Malaysia komited cari penyelesaian, kata Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan komited sepenuhnya mencari penyelesaian terbaik bagi memelihara dan memastikan akses pasaran tidak terjejas, selain terus menarik pelaburan asing dan menyokong kesejahteraan pekerja serta perniagaan di Malaysia. Perdana Menteri mengakui kerajaan memahami kebimbangan, kerisauan dan kesulitan yang dihadapi pekerja, pengeluar dan perniagaan dalam sesetengah sektor susulan tarif timbal balik sebanyak 24% dikenakan Amerika Syarikat ke atas negara ini. Kami menegaskan tekad untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan cabaran ini. Jangan salah faham. Kami memandang isu tarif ini dengan serius, katanya menerusi hantaran video mengulas tarif AS. Anwar yang juga memberi jaminan bahawa Malaysia tidak akan mengalami kemelesetan buat masa ini, meskipun pelaksanaan tarif oleh AS memandangkan ekonomi negara kekal berdaya tahan. Kalau dah ekonomi negara kekal berdaya tahan, kenapa masih ada puak-puak? Masih ada geng-geng di luar sana yang mahu Anwar jatuh, yang cuba untuk jatuhkan Anwar. Sedangkan Anwar berusaha untuk mengekalkan kestabilan ekonomi negara. Bagi saya ini pasti satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim. PM juga menegaskan Malaysia tidak akan memperkenalkan tarif balas terhadap AS. Jika tarif 24% dilaksanakan,
Dari perspektif ekonomi, unjuran pertumbuhan KDNK 2025 sebanyak 4,5 hingga 5,5% perlu disemak semula. Bagaimanapun buat masa ini, saya beri jaminan bahwa kerajaan tidak menjangkakan kemelesetan di Malaysia. Bagi saya saudara-saudara, ini satu pengumuman kerajaan, pengumuman Anwar yang pasti dinantikan rakyat Malaysia, dan ini mungkin menunjukkan Anwar Ibrahim perlu sekali lagi menang pada PRU16 supaya lebih banyak lagi berita gembira berkaitan dengan ekonomi di Malaysia.